Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama dan selamanya sama-sama kita memanjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk hadir ke majlis pada malam ini, majlis ceramah khas Maulidur Rasul 1436 Hijrah, yang mana penceramah yang kita jemput khas daripada yang bernama Imam Muda Ashraf. Seperti mana yang tuan-tuan ketahui, Imam Muda Ashraf merupakan pernah menjuarai di dalam program reality Imam Muda di Astro Oasis, Imam Muda musim pertama saya, musim pertama pada tahun 2010. Dan sekarang ni Imam Muda Ashraf yang bernama Ashraf bin Rizwan, lepasan Universiti Malaya, yang mana beliau mengambil dalam jurusan syariah, dan sekarang berumur 30 tahun, mempunyai seorang cahaya mata, bergerak secara bebas, menceramah bebas, ya, dan sentiasa dijemput. Dan kalau kita perhatikan, banyak ditayangkan di Astro Oasis dan TV Al-Hijrah dan sebagainya. Jadi pada malam ini insya-Allah Al-Fadhil Ustaz akan mengupaskan tajuk yang berkenaan dengan ceramah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk kita sama-sama hayati dan sama-sama kita dengari, ambil iktibar daripada apa yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Jadi tanpa buang masa, saya menjemput dan mempersilakan dengan segala hormatnya Imam Muda Ashraf untuk menyampaikan ceramah beliau. Sekian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Balagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa hadana ila siratil azizil hamid. Terima kasih saya ucapkan kepada Al-Fadhil Tuan Imam kita Ustaz Malik Ahmad, yang merupakan kawan saya suatu diploma dahulu, tapi dia sambung sampai ke Syubra, tak salah. Saya sambung UM, lari bidang, dia teruskan bidang qiraat. Sebab itulah malam ni dia baca Quran Fatihah. Saya datang lambat, saya tak pasti dia baca qiraat, bacaan imam mana. Mungkin dia bagi tahu terlebih dahulu. Yang dimuliakan, yang dihormati Al-Fadhil pengerusi Masjid Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, ahli jawatan kuasa, Tuan Imam, diberi kehormat, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Abang orang Bukit Damansara, semoga Allah bagi kesihatan pada kita. Semoga Allah yang menjanjikan diampunkan dosa bagi orang yang menghadiri majlis ilmu ini melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Allah ampunkan dosa kita. Allah yang paling kenal, yang paling tahu hati-hati kita. Allah yang paling tahu hati siapa yang paling ikhlas pada malam ini. Allah yang paling tahu hati siapa yang paling menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang paling tahu bangun tidur kita, siang dan malam kita. Allah yang paling mengetahui. Dan tidak pernah meleset sedikit pun apabila Allah ingin memberi ganjaran terhadap hati-hati yang benar, siddiq. Tak pernah tersilap sedikit pun, tak pernah meleset sedikit pun. Kalau ingin diberikan ganjaran, Allah adalah Malik yang paling tepat dalam memberi ganjaran. Nabi sebut orang yang ambil wuduk dalam musim makarih, musim sejuk, tuan-tuan, winter, kita ambil wuduk, tidak sama orang yang ambil wuduk dalam musim-musim yang biasa. Allah yang paling tahu berapa ganjaran selayaknya bagi dia. Ada orang datang dengan keadaan sengaja maupun tidak sengaja, Allah tahu berapa untuknya, tidak akan berkurang. Kalau seorang itu dia tidak merasakan dunia ini adil untuk dia. Ada orang mempertikaikan dunia ini tidak adil. Jawabannya memang dunia tidak akan adil. Kita berusaha untuk menegakkan keadilan, tetapi yang paling adil adalah mahkamah Allah. Ada orang di dunia ini tidak bersalah tapi dihukum bersalah. Ada orang di dunia ini yang mana dia bersalah tapi terlepas daripada kesalahan. Ada orang di dunia ini kesalahannya besar tetapi hukumannya kecil. Ada orang kesalahannya kecil, hukumannya besar. Sebab itulah Allah itu maha adil. Orang yang beriman dia pasti yakin bahawa selepas daripada kematian ada mahkamah yang paling adil, yaitu mahkamah Allah Rabbul Jalil. Kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Orang tanya, apakah hukuman yang paling sesuai, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, bagi Adolf Hitler? Apakah hukuman yang paling sesuai untuk Hitler yang bunuh jutaan orang? Apakah hukuman yang paling sesuai? Adakah sekali bunuh dia habis? Ataupun berulang kali kita tikam dia, ulang kali tikam, mati? Tetapi Allah menyebut kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Allah akan tukar kulit-kulit manusia. Sebab di dunia ini kita ada dua kali hidup. Hidup yang pertama sekarang dan hidup selepas ini. Ada dua kali hidup. Beza hidup sekarang dan hidup selepas ini, hidup sekarang ada mati, hidup selepas ini tiada mati. Bila hidup selepas ini Allah kata, aku akan menukar kulit-kulit kamu, maka tidak ada lagi kematian. Kalau disiksa itu sakit berulang kali, sakit berulang kali. Allah yang paling adil. Semoga Allah menjadikan tempat berkumpul kita pada malam ini tempat-tempat orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahimahullah. Saya last sekali main masjid ni rasa 4 tahun 5 tahun sudah. Ingat dah lagi? Ke dah lupa dah? Bila dah? 4 tahun sudah tak salah, 2010. Waktu tu dalam program Imam Muda kan, dia rakam khutbah. Yang ingat-ingat lah, yang tak ingat tu tak tahu lah. 4
tahun sudah 2010 rakam khutbah dalam program waktu itu. Lama dah tak main. Sebelum tu Taman Belajar ni tempat 2-3 rumah tempat kita buat home tuition mengajar Quran. Masjid ni lah tempat kita berhenti. Alhamdulillah dah lama tak lalu sini sampai juga. Allah yang mengatur pertemuan. Pada malam ni kita cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang rasul yang semakin hari orang makin memperceritakan tentangnya. Minggu lepas, kalau dalam media sosial Twitter, ada satu hashtag yang agak popular di United Kingdom. Hashtag Who is Muhammad. Orang berbicara tentang Muhammad sekarang ini. Seminar-seminar, banyak perbincangan, ucapan-ucapan antara bangsa berbincang tentang freedom speech, tentang tolerant, tentang bagaimana tidak ada etika tertentu terhadap agama-agama lain. Berbincang tentang tokoh-tokoh yang mereka tidak kenali dan mereka mula hendak mengenali, terutamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad seorang rasul. Orang selalu cerita Muhammad bila datang Maulidur Rasul, cerita kelahiran Nabi. Kita ceritalah ulang kalilah, banyak kali pun tidak menjadi kesalahan. Sebab dia tidak pernah mendatangkan kebosanan bagi kita. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul yang tidak pernah kita jumpa. Dan kita tak pernah lihat, tak pernah jumpa, tak pernah melihat wajah Nabi, tapi berjuta orang menangis ketika menziarahi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah macam dia sudah lama kita kenali. Hanya melalui kita mengikut sunnah Nabi di Malaysia, kita sampai di Madinah, Raudhah bainal baiti wa mimbari, antara mimbar dan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita boleh menangis kerana rindukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah semestinya insan ini insan yang menjadi kecintaan umat. Ada orang yang sanggup mati kerana mempertahankan Nabi. Ada orang sanggup berkorban apabila mendengar penghinaan kehadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada peristiwa sekarang ini, bila dalam keadaan kita cerita tentang Maulid Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru-baru ni kalau di Paris, peristiwa Charlie Hebdo tentang penghinaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sebenarnya penghinaan kepada Nabi ini sudah lama berlaku, daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Tapi kita ungkitlah sedikit bila mana satu perkataan, satu istilah yang agak famous bagi kita dan orang mula kenal selepas daripada serangan di bangunan WTC 11 September. Maka orang mula kenal Islamofobia, Islamofobia. Islam sejahtera, fobia itu takut dengan kesejahteraan. Satu benda yang sangat menarik. Pada zaman itu tak salah kita, orang mula menonjolkan Osama Laden, menonjolkan kata Quran ini penuh dengan ayat-ayat kebencian, ayat-ayat keganasan. Isu negatif. Tetapi alhamdulillah, pada setiap yang berlaku ada hikmah. Apabila pendakwah-pendakwah yang mahir, yang kreatif, yang pandai ambil peluang isu negatif, tetapi mereka tahu bagaimana hendak menghadapi isu ini, membuatkan jutaan orang yang mula mengkaji Muhammad sallallahu alaihi wasallam memeluk Islam. Isu negatif, seolah-olah keganasan dilakukan oleh orang yang mengganut agama Muhammad. Kita cerita Islam itu sejahtera, peace, dah macam-macam sebut, tetapi isunya yang berlaku negatif. Orang dah nampak satu gambaran buruk. Namun barat jutaan orang bangun dan memeluk agama Islam bila orang mula mengkaji dan mengenali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir tahun lepas,
Peristiwa yang mana bila mana di Australia, kafe yang dikepung kafe tu kan. Saya tak ingat apa nama lelaki tu. Kafe di Australia dikepung. Orang menggambarkan kata keganasan orang Islam, membunuh 2 orang mati. Kemudian tak lama kemudian baru kena tangkap lelaki itu, tak ada nak bernafas. 132 orang kanak-kanak di Peshawar dibunuh hujung tahun 2014, baru-baru ni. Kemudian dengan pembunuhan di Paris. Tuan-tuan, hadirin dan hadirat, apa yang menarik berbeza dari WTC dengan peristiwa di Australia dengan peristiwa yang berlaku di Peshawar? Kita tengok media sosial, kita tengok banyak di kalangan kita yang mana berdiam diri, tetapi yang menjawab persoalan ini, yang berdebat, yang mempertahankan Nabi, ramai di kalangan orang bukan Islam itu sendiri. Saya cuba tengok Twitter, cuba tengok Facebook, cuba tengok berita-berita, cuba tengok penulisan-penulisan orang yang independen, bukan Islam di Australia. Mereka yang mempertahankan Islam. Mereka berdebat dengan orang yang membenci Islam. Mereka berdebat, mereka mengatakan bahawa orang yang melakukan keganasan ini minoriti. Mereka ini orang biasa, bukannya ada apa-apa pun. Sesungguhnya Islam itu kedamaian. Mereka ini tidak mengamalkan Islam dengan sepenuhnya. Itu dia. Yang menjawab ini bukan Islam. Pelik. Lalu kita pergi ke IPT, dan kita pergi masuk universiti, masuk sekolah. Kita buat cerita tentang Muhammad, yang bangkit tanya anak-anak kita, orang Islam daripada kecil sampai ke besar, yang duduk kat depan ni banyaknya mu'alaf dulu. Dia dah berapa tahun dah masuk Islam. Panggil Lim Jusun, panggil Syakirin, duduk kat depan. Ni orang panggil mu'alaf. Padahal kalau dia duduk kat depan ni, kita duduk kat belakang, kita tak tahu kita ke mu'alaf, dia mu'alaf. Dia hujah tu, dia jawab tu clear, jelas. Kemudian anak muda bangkit. Dia tanya, Ustaz, macam mana kami ingin menjawab persoalan tentang Muhammad itu sebagai seorang pengganas? Bangkit seorang lagi, Ustaz, bagaimana kami ingin menjawab persoalan tentang orang namakan Muhammad dengan perkataan yang tidak baik dalam isu perempuan? Saya tak mau guna istilah itu. Macam mana nak menjawab? Saya rasa macam dah terbalik. Sedangkan dia pelajar universiti di Australia, bukan Islam, mempertahankan Muhammad, bukan Islam. Apa yang kita boleh buat kesimpulan? Saya nampak satu benda. Kita semua umat Islam di dunia, di Malaysia khususnya, kita semua perlu bangkit dan bertaubat. Semua umat Islam di Malaysia perlu bangkit dan bertaubat. Kita semua perlu bertaubat di atas kemalasan umat, di atas kemalasan kita. Ummah yang malas untuk kaji, ummah yang malas untuk research, ummah yang malas untuk fikir pun malas. Di universiti fikir pun malas. Student malas fikir, Ustaz. Allah, malas fikir. Kemalasan kita membuatkan kita tidak mampu menjawab persoalan melibatkan Nabi yang kita sayang. Bukan setakat Nabi yang kita sayang, agama sendiri kita pun tidak boleh mempertahankan. Sedangkan kita ini adalah umat yang wajib berada di depan. Kitalah yang perlu berada di depan menjawab persoalan umat. Malasnya kita. Umat perlu bangkit dan bertaubat di atas kemalasan. Bagaimana beratus tahun yang dibina tamadun zaman Andalus terlebih dahulu, yang kita berbangga. Mungkin kita boleh mengulangi, menyebut-nyebut tentang ketamadunan Andalus, tetapi nak mengulanginya, wallahu alam, adakah boleh ataupun tidak. Toleransi agama yang dibangga-banggakan pada zaman Spain dahulu, mungkin kita boleh sebut, nak ulang balik, wallahu alam, adakah boleh ataupun tidak. Umat malas untuk membaca, untuk mengkaji. Mereka mengkaji, mereka membaca, maka mereka berani menjawab siapa itu Muhammad. Hari ini kita jangan sebutlah, tuan-tuan, Muhammad dari sudut biodata kita pun kadang kita tak berapa nak ingat.
Ada setengah diceritakan, diulang sepanjang tahun. Kelahiran Nabi bagaimana? Ya, ada kisah-kisah bagaimana kelahiran Nabi yang kita boleh ungkit. Contohnya kita ceritalah Nabi dilahirkan dalam keadaan yang sangat cantik. Ada kisah-kisah yang diceritakan bagaimana Nabi dilahirkan. Aminah pernah bermimpi sebelum Nabi dilahirkan dalam kandungan. Aminah bermimpi, diajar tentang doa bagaimana hendak melahirkan dalam sirah Ibnu Hisham. Diceritakan pula bagaimana bidan yang menyambutnya, mak kepada Abdurrahman bin Auf, melihat seolah-olah cahaya keluar daripada perut Aminah. Kemudian bagaimana Nabi SAW, kisah Halimatus Sa'diyah. Halimah daripada Bani Sa'ad, satu kampung. Orang Arab ni dulu dia Mekah ni macam town. Jadi dia bagi anak dia orang kampung pula. Bagi anak dia orang kampung menyusu. Sebab pada tanggapan dia orang kampung ni makanannya bersih, udaranya bersih, dia bagi suruh jaga, nyusulah anak aku. Suasananya baik. Maka Halimatus Sa'diyah dengan suaminya datang bertemu dalam keadaan mereka tengah cari, tak jumpa orang, tak jumpa. Semua dah dapat dah anak susuan, dia tak dapat lagi. Akhirnya dapatlah Aminah, last choice. Sebab Aminah ini merupakan ibu tunggal. Muhammad sudah tidak ada ayah. Nabi Muhammad tidak pernah merasai kasih sayang seorang ayah. Ketika mana ayahnya pulang daripada Syam dalam perniagaan, dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia, Abdullah. Maka dah faham ibu tunggal duit tak berapa nak banyak, nak bagi upah tak banyak. Ambil pilihan terakhir, dia ambil Muhammad. Maka dapat keberkatan, kata Halimatus Sa'diyah. Halimah daripada Bani Sa'ad tu panggil Halimatus Sa'diyah. Suaminya bawa tengok kambing. Kambing pula tadi tak berapa nak gemuk, jadi gemuk bila balik ke kampung. Cerita-cerita ini diceritakan dalam sirah Ibnu Hisham. Walaupun tuan-tuan, sebahagian pendapat mengatakan sirah ini dia tidak sama disiplinnya dengan hadis. Tak sama. Hadis dia tengok matan, hadis dia tengok sanad. Sirah dia tak macam tu. Dia akan sebut siapa cerita ni, an ini, an ini, an. Daripada ini. Bila sirah itu bertentangan dengan hadis, baru orang kritik siapakah yang riwayatkan sirah tersebut. Tapi dari sudut penceritaan, dia cerita saja. Hadis tidak. Hadis dia begitu teliti, dia ada disiplin mustalah hadis yang sangat kuat. Siapa cerita, kisahnya bagaimana, kenapa begini. Tapi kalau hadis ini nak dijadikan buku cerita, buku sirah, cerita jadi tak cantik. Sebab kesinambungan tu dia punya apa? Orang panggil kesinambungan tu tak sama, tak kena. Maka kita baca kitab sirah, ada diceritakan benda-benda begini. Dilahirkan Nabi dalam keadaan berkhitan, kita pernah dengar. Tetapi benda ini ditekankan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ini beza dengan Ibnul Qayyim Al-Jauzi, beza. Ibnul Qayyim Jauzi zaman Ibnul Taimiyah, anak Ibnul Taimiyah. Ibnul Jauzi ini 500 tahun awal. Ibnul Jauzi masukkan tentang Nabi dilahirkan dalam keadaan khitan dalam kitabnya Al-Mawdu'at, hadis-hadis maudhu'. Wallahu alam. Tak apalah kelebihan itu, kelebihan khusus bagi Nabi yang kita boleh ambil tahu sebagai ilmu. Namun Nabi SAW sudah pergi meninggalkan kita. Ada benda yang Nabi wariskan, ada benda yang Nabi tidak wariskan. Antara benda yang kita baca, kita makin cinta, tetapi kita tak disuruh ikut. Tuan-tuan baca kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi. Kan kita cerita tentang wajah Nabi, laisa bil abyadil amhaq, tak putih sangat, tak gelap sangat. Nabi tinggi, tak berapa nak, tak tinggi sangat, tak rendah sangat, tapi lebih dekat dengan ketinggian. Laisa bil tawilil ba'in. Nabi ni putih kemerah-merahan. Hidung Nabi seolah-olah ada cahaya di atas hidung Nabi. Gigi Nabi jarang-jarang. Gigi Nabi dia jarang cantik. Orang Arab dulu gigi kalau rapat, dia ada teknologi fallaj, menjarakkan gigi. Sebab orang dulu, orang Arab, siapa gigi rapat tak cantik, siapa gigi ada jarak-jarak tu cantik. Kita sekarang gigi jarak-jarak, kita pakai braces. Ya, kita pakai braces. Sebab itulah braces ni Nabi larang orang yang gigi jarak, gigi rapat, pergi saja bagi renggang gigi dia. Nabi larang. Tak boleh. Fallajin tak boleh.
Tapi kalau dia gigi dia, contohnya gigi dia nak pakai braces, nasihat doktor, kalau gigi begini boleh kena penyakit mulut, gigi begini bahaya sakit, okey, dia boleh pakai braces. Tapi untuk lizina, semata-mata untuk perhiasan, gigi dah elok pergi pakai, sebenarnya tidak boleh. Ada hukum dia. Tak semua haram dan tidak semua boleh. Jangan ke semua haram sekali. Haram pakai braces, tidak. Haram pakai braces, tidak. Dia ada yang boleh dan tidak boleh semua. Dia ada syarat-syaratnya. Tapi gigi Nabi ada jarak-jarak. Cantik senyuman Nabi. Kita dengar kisah Nabi ini bagaikan cahaya. Digambarkan Nabi bagaikan bulan purnama. Nabi pakai baju warna merah hati. Sahabat Nabi tengok, Jabir tengok, ya Rasulullah, aku tengok bulan purnama, aku tengok engkau, aku tengok bulan purnama. Engkau sangat cantik. Nabi-nabi ini khusus anbiya, khasaisul anbiya. Setiap para nabi ini wajahnya tampan. Tak semestinya Nabi Yusuf alaihissalam. Setiap para nabi ini wajahnya cantik. Cantik. Sebab tu tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, kalau ada orang mengaku jadi nabi, tuan-tuan tengok dulu handsome tak handsome. Tu orang tak syarat dulu. Para ulama kata tengok, satu lagi tengok, sebab dada para nabi dengan perut mereka sama, dada dan perut sama. Jadi tengok muka, tengok perut. Tak salah perut borai, tak salah. Ada sahabat Nabi Saleh, Muawiyah bin Abi Sufyan, dia gemuk ni sampai dia duduk atas kursi pun patah kursi. Muawiyah bin Abi Sufyan, dia baca khutbah dalam keadaan duduk. Tak ada salah. Tapi nak kata khusus untuk Nabi, keindahan Nabi, tubuh badan Nabi khusus. Dan Nabi tak suruh kita tiru dia dalam bab tu. Tentu tidak disuruh untuk kita rambut kita, Nabi rambut tak lurus sangat, tak kerinting sangat. Kita tak disuruh untuk meluruskan rambut, di rebonding. Orang tanya untuk apa? Sunnah Nabi tak ada. Kulit kita gelap, kita pakai kup putih. Ni kan, kup putih, nak bagi putih. Tak disuruh, Nabi tak suruh. Tak ada, itu bukan sunnah yang disuruh. Bahkan Islam itu sesuatu yang sangat luas, sehingga fashion pun tidak ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang baik-baik, yang cantik-cantik ketika engkau datang ke masjid. Tuan nak datang ke masjid, tuan nak bawa selendang, bawalah. Tuan nak pakai jubah, bagus. Tetapi Nabi SAW tidak meletakkan fashion khusus, sebab Nabi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Orang Cina dengan Cheongsam boleh masuk syurga. Takwa itu universal. Orang India boleh masuk syurga. Orang yang tidak boleh pakai baju macam ni, adakah selama-lamanya duduk di kutub utara pakai baju sejuk? Adakah selama-lamanya dia tidak boleh mengikuti sunnah Nabi pakai jubah? Maka dia tidak akan bersama dengan Nabi. Tidak. Islam luas. Sunnah itu luas, tapi nak pakai silakan, tak menjadi kesalahan. Saja nak meniru-niru Nabi tidak menjadi kesalahan. Bahkan sahabat Nabi banyak yang meniru-niru Nabi, nak tiru saja-saja walaupun Nabi tak suruh. Abdullah bin Umar, dia pergi padang Arafah. Sampai di padang Arafah, dia turun daripada unta, dia pergi duduk mencangkung macam qada hajat. Duduk mencangkung macam qada hajat, macam buang najis. Sahabat tanya, kenapa engkau duduk macam tu? Engkau tak qada hajat pun? Dia kata, aku pernah nampak waktu Nabi buat haji dulu, Nabi turun di sini, Nabi qada hajat di sini. Maka aku ni bila lalu kawasan yang sama, malu aku tidak meniru Nabi SAW. Tidak salah apa. Nak tiru, bagus. Sahabat Nabi pernah lalu satu tempat ada dahan, Nabi pernah selak dahan tersebut. Bila sahabat ini satu hari lalu kawasan yang sama, dahan dah tak ada, tapi dia buat-buat kena selak kayu. Dia nak tiru Nabi, tidak menjadi kesalahan. Tetapi kita tidak boleh salah faham maksud agama, maksud mengikuti Nabi. Nabi seorang pejuang. Nabi dia berada di medan perang. Nabi berjalan bersama dengan fuqara. Nabi juga seorang yang bersusah payah naik kenderaan. Nabi juga seorang yang mana berjalan kaki. Sudah semestinya kadang-kadang Nabi juga ada ketika meletakkan selendang di atas, malah ada ketika Nabi menanggalkan selendang di atas kepala Nabi. Ini biasa bagi Nabi.
Islam itu layak untuk semua, memasukkan semua ke dalam syurga Allah dalam bidang apa yang dia ikuti, asalkan takwa. Ini Islam. Tu Nabi ni ada benda yang kita boleh ikut, ada benda yang tak boleh ikut. Macam saya sebut tadi, kulit putih, rambut tak boleh nak ikut. Badan Nabi, Nabi ada bulu dada di antara dadanya hingga ke pusat, halus, cantik. Nabi jarang buka dada, jarang buka dada, jarang buka baju. Dan kalau untuk orang-orang ahlul hadis sebut, kalau kita nak bagi ada haibah, haibah ni bermaksud orang tengok nampak keterampilan, keterampilan. Haibah ni macam karisma. Karisma, nampak karisma. Kata para ulama hadis, seorang yang meriwayatkan hadis, kalau dia nak nampak karisma, dia jangan suka buka baju dia. Walaupun lelaki tu dia bukan aurat, dia tutup pusat dia pakai kain melekat tutup aurat. Dia basuh kereta depan rumah kan, duk nyanyi lagu P. Ramlee. Kalau boleh tu pakai karisma, kata ulama hadis. Dan Nabi memang jarang buka baju, melainkan pernah Nabi buka baju dalam keadaan sahabat Nabi buka baju, tunjuk dekat Nabi perang Khandaq. Ya Rasulullah, aku lapar. Ya Rasulullah, ada ni batu seketui dekat perut aku. Nabi selak baju Nabi. Nabi kata, aku lagi lapar, aku duduk ketui batu, ikat kat perut. Dan sebahagian nampak Nabi lari menyambut Zubair Al-Awwam daripada musafir. Nabi lari seronok sambut keluar daripada rumah dalam keadaan tak pakai baju. Nampak cantik tubuh badan Nabi. Dan sahabat Nabi, dalam riwayat tidak banyak sahabat Nabi yang cerita tentang anggota tubuh badan Nabi, kerana mereka tak berani nak tengok tatap lama-lama wajah Nabi. Yang banyak riwayat adalah sahabat Nabi ketika mana mereka hidup zaman Nabi, mereka masih kanak-kanak. Jabir, Anas bin Malik, Ibn Abbas. Sebab sahabat Nabi tidak berani untuk bertentang mata dengan Nabi. Yang berani dua orang, Umar dan Abu Bakar. Yang lain semua pakat takut untuk tentang mata Nabi. Bukan takut, dia jadi segan. Bara' bin Azib ni dia sahabat Nabi. Dia simpan satu soalan 2 tahun dia simpan untuk tanya Nabi. Punya malu Allah. Orang sini panggil malu Allah. Malu Allah nak tanya ni, sampai 2 tahun simpan. Ni masalah orang Melayu, saya rasa macam ni jugalah. Bila masuk kelas mengajar Quran ke mengajar tafsir ke, dia pun tak mau tanya juga. Dia ikut sunnah Bara' bin Azib. Dia punya tak mau tanya. Dia segan dengan Nabi ni, segan. Sedangkan Nabi begitu baik. Nabi pandai handle Arab Badui yang suka tanya merapu. Tanya soalan merapu, tengah tazkirah, dia duduk kat belakang, dia jerit-jerit tanya Arab Badui ini. Dia tak tahu peraturan, tak tahu adab. Dia datang-datang, mata sa'ah, bila hari kiamat ya Rasulullah, bila hari kiamat ya Rasulullah. Nabi tengah cakap, Nabi tak jawab. Dia tanya 3-4 kali. Nabi nak handle macam mana? Nabi tanya dia dulu. Nabi provoke dia balik. Apakah persediaan kamu untuk menghadapi hari kiamat? Dia tak boleh jawab. Dia Nabi handle. Nabi seorang yang begitu pandai untuk handle manusia. Sebab itulah Michael H. Hart, yang bila kita baca buku tentang Nabi Muhammad, antara seorang orang pertama yang disenaraikan paling mempengaruhi orang-orang di seluruh dunia. Walaupun dia boleh letakkan Jesus, dia tidak meletakkan Jesus, dia letakkan Muhammad. Antara kupasan yang menarik, dia menyebut, dia kata keliling Nabi Muhammad ini fasilitinya biasa-biasa, tetapi Nabi dia boleh membuatkan pasukan yang hebat. Tuan-tuan tengok setengah kementerian, bajet tak banyak untuk dia, tapi dia dapat perform yang terbaik. Ada setengah masjid biasa-biasa, tapi hebat dia, dahsyat. Dia boleh perform dalam keadaan yang sangat baik. Ada setengah kumpulan, fasiliti dia orangnya biasa-biasa, tapi kumpulannya hebat. Maka Michael Eshad puji Nabi, Nabi boleh buat satu pasukan yang sangat hebat. Sehingga dia cerita perang Tabuk, perang Mu'tah. Siapa sempat pergi Jordan, pernah berziarah Jordan, pergilah umrah Jordan ke, umrah ziarah Jordan, tentang singgah Mu'tah. Medan pertempuran Mu'tah, kisah perang yang